sebelum ini. Minta laluan Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Timbalan Menteri, apa yang saya dengar daripada ucapan Timbalan Menteri adalah cukup jelas. Apa yang berlaku adalah sebenarnya pengumuman yang dibuat oleh kerajaan di mana kadar tol dikurangkan atau kadar tol tidak ditingkatkan dan sebagainya bukan dibuat tanpa penggunaan wang kerajaan. Ya. So apa yang kerajaan menyatakan bahawa kerajaan prihatin kepada rakyat. Kerajaan nak meringankan beban kepada rakyat. Dengan itu tol dikurangkan ataupun tol tidak dinaikkan. Tetapi apa yang sebaliknya berlaku adalah kerajaan menggunakan cukai yang dikutip daripada rakyat ramai untuk membayar pampasan kepada syarikat-syarikat konsesi ini. Ya. So ini sebenarnya tidak merupakan sebarang penjimatan ataupun sebarang sekadar cara dalam mana masalah ini dapat diselesaikan. It appears that these are false promises that are made. Ya, kita nak mengurangkan beban, tetapi menggunakan cukai rakyat yang seharusnya digunakan untuk perkara lain, untuk memberi pampasan kepada syarikat konsesi. Jadi saya nak tanya kepada Timbalan Menteri, ya, adakah kerajaan mempunyai sebarang cara yang lain, ya, melainkan menggunakan cara ini, di mana kita hanya menggunakan alasan kita tidak akan meningkatkan tol tiap-tiap tahun, tetapi kita sebaliknya menggunakan cukai rakyat untuk membayar tol tersebut, pampasan, dan juga kita memanjangkan tempo perjanjian konsesi tersebut. I think we have to be clear with the rakyat. Kalau kita ingin mencari satu jalan penyelesaian, kita kena cari satu jalan penyelesaian di mana rakyat tidak dibebankan dari segi bayaran tol, dan juga cukai yang dikutip oleh rakyat itu tidak digunakan untuk memberi pampasan untuk mengatasi masalah ini. Ya. Until to what extent are we going to go, Mr. Minister? Itu soalan saya. Sehingga tahap mana kita akan pergi untuk kita terus setiap tahun kita tidak meningkatkan tol, tetapi tetap kita menggunakan wang rakyat, cukai pendapatan untuk membayar pampasan, dan kita tetap memanjangkan tempoh perjanjian konsesi. Ya. Saya minta penjelasan. Dato' Pengerusi, kerja memang perhatian kepada para pengguna. Inilah kita ambil satu cara di mana kita tidak benarkan pihak konsesi menaikkan tol, atau di beberapa tempat kita kurangkan kadar tol. Ada memang ini ada cara lain. Kita sekarang saya dengar telah pun membuat kajian supaya pihak UKAS dan akan mengkaji bagaimana kita mengambil alih semua, kalau dapat semua lebuh raya yang sedang digunakan, dan mungkin ianya ada ambil masa sedikit, tetapi kita ada niat nak buat seperti ini. Itulah kajian masih berjalan. Minta maaf, Timbalan Menteri. Tadi disebutkan UKAS tersebut, adakah itu UKAS atau JKAS? Kerana jawapan yang saya dapat daripada Menteri yang bertulis itu, perbincangan dijalankan dengan JKAS. Saya just for clarification, tak ada masalah. Tetapi apa yang penting, Timbalan Menteri, kita minta maaf Tuan Speaker, tapi sudah 3 tahun saya berdiri tanya soalan ini, dan setiap kali saya tanya soalan ini, jawapan sama diberikan kita dalam proses dan sebagainya. Saya sambut baik. Saya sambut baik bahawa terdapat tindakan daripada kerajaan untuk mengenangani masalah ini. Tetapi kita perlu mendengar, ya, setakat ini apabila Perdana Menteri menyatakan, yang amat berhormat Perdana Menteri terus menyatakan, ya, kita ini rakyat dalam lukan dan sebagainya. Tetapi setelah 3 tahun masih Timbalan Menteri tidak boleh datang ke Parlimen dan bentangkan apakah sebenarnya cadangan-cadangan yang kita perlu buat, bagaimana kita akan mengambil langkah-langkah untuk mengadakan satu long term solution. Ya, ini menjadi satu masalah. Saya minta Timbalan Menteri memberitahu Dewan ini hari ini, ya, apakah tahap, ya, dan bolehkah Timbalan Menteri memberikan kita sebarang maklumat berkenaan dengan apakah cadangan yang akan dibuat, khususnya di Puchong. I think I mentioned many times, di Puchong memang masalah tol ini menjadi masalah yang cukup membebankan rakyat. So saya minta Timbalan Menteri
selaku Timbalan Menteri, sila berikan satu jawapan yang terperinci supaya saya boleh beritahu kepada rakyat di kawasan Puchong bahawa Kerajaan Barisan Nasional ini sedang mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tol di Puchong. Ya, sekiranya tidak, saya akan beritahu sebaliknya Kerajaan Barisan Nasional ini telah menandatangani konsesi. Lepas tandatangani konsesi tersebut, sekarang start jam, tidak tahu macam mana nak keluar daripada konsesi tersebut, tetapi sebaliknya mengatakan kita akan tidak meningkatkan tol, tapi gunakan cukai kita untuk bayar pampasan ini dalam masa yang tidak terhingga. Ya, silakan Timbalan Menteri. Dato' Pengerusi, ini UKAS, ini ada unit kerjasama pihak swasta dan kerajaan. Ini ada unit di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan bagi apa yang disentuh oleh Puchong, ini bukan untuk saya menjawab di sini, kawan. Kita akan minum kopi, saya akan beritahu. Ya, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kalau saya tidak tersilap dengar tadi, saya terdengar Yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan bahawa juga membayar pampasan kepada syarikat Touch and Go. Ekoran daripada rebate 20% diberi kepada pengguna Touch and Go yang menggunakan transaksi minimum 80 kali dalam sebulan. Apakah betul apa yang saya dengar? Betul ya? Saya terkejut. Ada pengurusi. Saya terkejut. Sebab telah berulang kali dalam Dewan ini saya bangkitkan. Pengguna membelikan ini Touch and Go RM10 nilainya. Tiap kali tambah nilai 50 sen di kebanyakan tempatnya. Selepas itu lifespan kad Touch and Go ini hanya 10 tahun. Lepas itu kena beli kad yang baru. Dan saya rasa Yang Berhormat Timbalan Menteri pernah dalam Dewan ini memaklumkan saya akan menasihati syarikat Touch and Go berkenaan charge ini. Tapi saya terkejut di sebalik pemberian rebate ini 20%, di belakang kerajaan membayar pampasan balik kepada syarikat Touch and Go ini. Jadi saya rasa Dato' Pengerusi ini apa perjanjian sedemikian dengan syarikat Touch and Go? Ini perkhidmatan yang begitu lemah, di mana pengguna Touch and Go juga melalui laluan yang sesat jalan, lebih-lebih lagi melalui lebuh raya di Puchong tersebut. Dan tambah nilai kena bayar 50 sen, beli kad dengan RM10, tamat tempoh 10 tahun tak boleh guna. Ini syarikat sangat banyak untung, Dato' Pengerusi. Dan sini boleh bayar pampasan 20%, ekoran daripada rebate diberi. Ini syarikat hanya boleh untung begitu mudah, tapi perkhidmatan begitu teruk. Jadi saya jangan begitu memberdayakan pengguna-pengguna. Ini semua wang bayaran cukai. Tapi sini bagi syarikat Touch and Go untung sebegitu saja. Saya setuju Yang Berhormat Sri Gading. Bangun setujulah. Sri Gading terkejut. Terima kasih. Pak Menteri, boleh tambah sikit tentang Touch and Go. Terima kasih Dato' Pengerusi. Dato' Pengerusi, dalam jawapan yang saya terima dari kementerian itu, di antara 9 juta Touch and Go kad yang diedar atau dijual kepada pengguna, ada 4 juta telah diluput atau tidak dipakai. Adakah ini bermakna bahawa jika Touch and Go ni kita perlu RM10 beli untuk satu Touch and Go, kalau 4 juta pemegang Touch and Go tidak gunakan kad itu atau diluput, itu wang sudah benar. Ini satu keuntungan yang besar untuk syarikat Touch and Go ni. Dan saya tidak faham mengapa kita masih tidak memberikan satu syarat kepada syarikat ini supaya kurangkan itu charge untuk beli kad ini
atau kita nak pastikan even renewal shouldn't dengan izin. Kalau sudah tempo sudah habis, kalau kita membarukan tidak perlu buat sebarang bayaran. Boleh tambah. Sepatutnya Datuk Pengerusi, pengguna touch and go seharusnya diberi kalau mereka menggunakan touch and go, mereka harus diberi insentif. Contohnya menggunakan laluan tol, kalau menggunakan touch and go, kosnya charge-nya agak lebih murah daripada bayaran tunai. Tapi bukan. Ia lebih membebankan dan melalui touch and go juga laluan yang sesak. Jadi ia tidak mencapai tujuannya. Jadi Yang Berhormat Timbalan Menteri perlu buat sesuatu. Ini hanya bagi syarikat-syarikat ini buat keuntungan sebegitu senang. Pohonlah Yang Berhormat, sudah berulang-ulang kali dibangkitkan. Boleh tambah sikit lagi Yang Berhormat Menteri. Sorry, maaf Datuk Pengerusi. Tentang kegunaan touch and go ni, setekat ini masih kita tidak nampak banyak selain dari jalan raya dan selain dari beberapa itu pasar raya yang terimakan kapak yang untuk menggunakan touch and go, masih kegunaan masih terhad. Adakah pihak kementerian akan pastikan lebih tepat atau lebih cara untuk menggunakan touch and go ni? Kalau tidak, kegunaan ini terhad ini sangat, kita perbayaran untuk touch and go ni tidak akan menggerakkan pempengan touch and go ni untuk menggunakan touch and go, perkhidmatan touch and go ni. Datuk Pengerusi, saya ucapkan banyak terima kasih Batu Gajah. Kota Melaka memang dia goyang kepala. Saya akan ambil perhatian lah. Ini saya tak dapat buat keputusan di sini untuk pihak kementerian ataupun untuk pihak yang mengendalikan kad ini. Saya akan bawa lagi kepada pihak atasan supaya dapat juga melihat bagaimana kita akan. Sebenarnya saya tahu itu touch and go telah pun menambahkan tempat untuk reload yang tak charge 50%. Saya tahu Batu Gajah sentiasa bawa isu ini, tetapi yang telah kita tambah banyak tempat supaya reload touch and go ini boleh dibuat percuma di beberapa tempat. Sudah tambah banyak tahun yang lepas. Saya lanjutkan sebab saya nak bagi tahu sekarangnya P27 di mana duit ini dipakai supaya ahli-ahli Yang Berhormat faham, dan isu-isu yang berhormat bahawa juga kita akan ambil perhatian, dan dalam P27 ini ada satu di dalam B27 2 juta ini untuk kita buat berjalan kaki selaras di 30 tempat tahun lepas yang kita perlu bayaran 2 juta. Tahun ini kita akan buat 30 lagi tempat di mana banyak pelajar-pelajar akan gunakan. Dan P27 adalah seperti berikut kita gunakan dalam lampiran. Kita membaiki, mengganti dan menaikkan taraf jalan dan jabatan. Dan untuk ini kita ada 12 juta untuk projek seperti jalan Caah Yong Peng, 2 juta status projek telah siap, dan kita membaiki pulih 5 unit jambatan jalan Caah Yong Peng, ringgit Malaysia 3 juta, status projek 4 unit jambatan telah siap manakala 1 dalam peringkat pembinaan. Membaik pulih jalan Caah Sengamat, ringgit Malaysia 3 juta, status projek telah siap, dan membaiki pulih 4 unit jambatan jalan Caah Sengamat, ringgit Malaysia 4 juta,
Status projek 3 unit jabatan telah siap dan 1 dalam peringkat pembinaan. Pembinaan jabatan projek yang baru peruntukan tambahan sebanyak ringgit Malaysia 19,823,500 diperlukan untuk menampung kos projek membaik pulih dan menggantikan jambatan-jambatan lama di kawasan pendalaman di negeri Sabah. Dan juga pembinaan jalan-jalan peruntukan tambahan sebanyak ringgit Malaysia 42 juta untuk menampung kos pelaksanaan projek pembinaan jalan-jalan persekutuan di Sabah. Dan naik taraf jalan-jalan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 57 juta diperlukan untuk menampung kos pelaksanaan projek-projek menaik taraf jalan-jalan persekutuan di Sarawak. Peruntukan sebanyak juga tambahan sebanyak ringgit Malaysia 101 juta diperlukan untuk menampung kos pelaksanaan projek-projek menaik taraf jalan-jalan persekutuan di Sarawak. Yang ini saya dibangkitkan oleh anak saudara saya, Manda Kuching. Saya akan bagi, ini saya akan bagikan senarai projek-projek bagi beliau. Dia ada sini. Saya akan bagikan, angka ini akan bagi. Yang penswastaan jalan, pengambilan balik tanah, peruntukan tambahan sebanyak ringgit Malaysia 65 juta adalah untuk membiayai kos bayaran pengambilan balik tanah bagi projek lebuh-raya sambungan Sungai Besi yang dilaksanakan oleh kerajaan. Manakala peruntukan tambahan sebanyak ringgit Malaysia 20 juta lagi diperlukan untuk menampung peruntukan asal kos pengambilan tanah balik tanah projek-projek penswastaan lebuh-raya lain. Dan butiran 30,000 membina jambatan-jambatan baru peruntukan tambahan sebanyak ringgit Malaysia 700,000 diperlukan untuk menampung kos pelaksanaan projek pembinaan jambatan di Alor Gajah, Melaka. Dan naik taraf jalan raya dan laluan peruntukan tambahan sebanyak ringgit Malaysia 34 juta diperlukan untuk menampung kos pelaksanaan projek-projek menaik taraf jalan-jalan persekutuan di semenanjung Malaysia. Butirannya kalau ada, saya akan tak ada orang pohon juga, saya coba. Dan ada di butiran, ada juga untuk kita pindahkan butiran, tidak dibahas. Adalah jalan ada di Sentoleh yang berhormat, Jalan Simpang Pulai, Lodging Gua Musang dan beberapa projek di Sarawak, Sabah yang kita tukar butiran untuk kita mencari peruntukan. Ahli yang berhormat, saya lihat dalam 22 orang ahli yang berhormat, saya akan ambil di sini, akan menjawab secara bertulis. Sebab ini sebenarnya telah banyak keluar dari apa kita pohon yang kita adanya untuk belanja yang telah pun peruntukan telah pun dibelanjakan. Perdana Menteri, berkenaan dengan lebuh raya KIDEX dan keterlibatan Ketua Hakim Negara pun, Perdana Menteri akan memberi saya jawapan secara bertulis, kalau boleh. Saya akan refer untuk kerana penswastaan bukan di bawah kementerian kita. Kita buat operasi saja. Okey. Kita akan refer kepada pihak yang berkenaan untuk memberikan jawapan. Okey. Sekian, terima kasih Dato' Pengerusi.